Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Datuk Pengurusi Tetap, Timbalan Pengurusi Tetap, seluruh AJK bahagian Bangi, termasuklah juga AJK Sayak, baik Sri Kandi, baik Armada, baik Sri Kandi Muda. Yang saya hormati semua ketua-ketua cawangan yang hadir dan semua perwakilan-perwakilan daripada cawangan. Orang-orang lama kita, saya nampak Datuk Sekiman ada tadi. Ada lagi Datuk Sekiman ada? Ada kat belakang? Dr. Zul pun ada, Dr. Zulkifli pun ada. Ni kawan-kawan lama kita. Datuk Sekiman duduk dalam majlis pimpinan tertinggi jauh sebelum saya. Jadi kita meraihkan semua yang hadir daripada pelbagai peringkat dalam Bersatu Bangi. Dan yang kita raihkan juga ahli-ahli daripada Sayak Bersekutu kita, yang kita adakan pada hari ini serentak. Selepas ini akan diadakan satu mesyuarat ringkas penubuhan Sayak Bersekutu Bangi, yang mana selepas itu kita akan adakan sedikit jamuan ringan yang juga merupakan sambutan Deepavali. Deepavali tak lama lagi, awal bulan 11 tarikh Deepavali kan. Jadi kita adakan perayaan awal sikit lah. AJK kita tanya boleh ke sambut Deepavali sebelum tarikhnya, tapi kita kira boleh lah, kira jalan lah ya. Jadi hari ini merupakan hari yang bagi saya amat menggembirakan, sebab saya duk suspend tadi. Saya duk sembang dengan AJK bahagian, saya duk sembang dengan saudara Bakhtiar selaku timbalan ketua bahagian dan sesama bahagian yang bertanggungjawab untuk memastikan kejayaan program kita hari ini. Saya duk suspend tadi, ada ke nak datang ni, cukup ke quorum kita. Tapi alhamdulillah bila dilihat dari segi kehadiran hari ini jauh melebihi daripada quorum yang sepatutnya. Dan bukan saja itu, kita juga menunjukkan satu potensi yang baik dari segi gabungan yang ada, ahli yang Melayu Bumi Putra, termasuklah juga dengan ahli-ahli yang bukan Melayu. Sebab Bersatu ada Sayak Bersekutu yang merupakan tempat untuk ahli-ahli bukan Melayu duduk sama-sama dengan kita dalam satu parti, dalam satu bahagian, satu struktur, untuk sama-sama kita memperjuangkan agenda-agenda yang kita persetujui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok suasana kita sekarang, kalau kita tengok suasana kita di Bangi ini, saya melihat bahagian Bangi ini sebagai satu bahagian yang ada potensi yang amat besar. Sekarang ini bahagian Bangi, Parlimen Bangi, ada pengundi yang bilangannya lebih daripada 300,000 orang. Maksudnya bila datang masa untuk persempadanan semula selepas ini, mahu tak mahu bahagian Bangi mesti dipecahkan, dan dia akan jadi lebih daripada satu kawasan parlimen. Kalau kita kata setiap bahagian parlimen ada 100,000 orang pengundi sekalipun, itu maksudnya bahagian Bangi berkemungkinan akan dipecahkan kepada 3 kawasan parlimen. Kalau sekiranya dipecahkan kepada 3 kawasan parlimen, dan kemudian setiap satu parlimen kalau ikut macam sekarang ada 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, itu maksudnya Bangi bukan saja akan ada 3 kawasan parlimen, tetapi mungkin menjadi 9 kawasan Dewan Undangan Negeri. Ini adalah satu peluang yang amat besar untuk parti yang baru menapak di Malaysia ini seperti Bersatu. Sebab apabila dibuka kawasan-kawasan baru, sudah pasti rakyat di situ akan tertanya-tanya siapa yang boleh mewakili suara mereka, bukan saja di parlimen, malahan juga di Dewan Undangan Negeri. Begitu juga di peringkat Majlis Perbandaran.
Ini semua adalah peranan parti politik seperti kita. Dan kita hari ini kita membuktikan bahawa walaupun bersatu ini tunjangnya adalah agenda pribumi, tetapi kita bersifat adil dan kita mengalu-alukan semua rakan-rakan kita daripada masyarakat berbilang kaum yang ada di Malaysia ini. Kita berpotensi bukan saja untuk menang dalam pilihan raya yang akan datang setelah ada persempadan semula, tapi saya yakin kalau kita tunjukkan kesatuan kita, kesungguhan kita, kita berpotensi juga untuk menjadi salah satu daripada bahagian yang boleh dicontohi oleh parti kita di seluruh negara, insya-Allah. Tapi ini cabaran bagi kita. Ini bukan satu perkara mudah. Macam yang saya sebut tadi, saya mula-mulanya kehadiran ke perhimpunan ini pun, ke persidangan ini pun, saya ragu-ragu sama ada kita boleh capai atau tidak. Sebabnya bahagian Bangi ini, walaupun kita ada potensi yang sebegitu besar, hakikatnya bahagian Bangi ini pernah mengalami liku-liku perjuangan yang agak mencabar. Dan saya rasa semua kat sini tahu, orang-orang lama lebih tahu daripada saya. Saya sebenarnya sebelum tahun lepas, sebelum bulan Ogos, bulan September tahun lepas, saya kurang ambil perhatian mengenai bahagian Bangi. Walaupun saya duduk kat Sungai Ramal Dalam, tapi dari segi pergerakan politik saya lebih banyak di luar daripada Selangor. Tapi apabila berlaku pelbagai cabaran di bahagian Bangi ini, yang seterusnya membawa kepada pembubaran AJK bahagian Bangi, saya duk rasa-rasa bila kawan-kawan datang bersembang dengan saya duk rasa-rasa okeylah, cukuplah. Apa kata alang-alang kita duduk di tempat itu, mungkin lebih baik untuk saya cuba bantu setakat mana yang boleh. Jadi bermula daripada Oktober 2022, saya mengambil alih sebagai ketua bahagian penaja untuk Bersatu Bahagian Bangi. Mula-mula saya pun tak berapa tak tahu apa nak expect bila jadi ketua bahagian Bangi. Sekali dah jadi tu Datuk Ron baru tahu. Sebelum jadi ketua bahagian, kehidupan saya aman, damai, tenteram dan harmoni. Sekali dah jadi ketua bahagian baru padan muka kau. Nak sangat. Tapi itulah dia cabaran-cabaran yang mungkin kita kena lalui dalam parti politik ini. Kita terpaksa menguruskan kerenah, kehendak, kemahuan, keinginan, kesungguhan manusia yang pelbagai. This is a voluntary organisation. Ini satu pertubuhan sukarela. Bukannya satu tempat yang kita bekerja dan dapat gaji bulanan. Maka apabila dia satu pertubuhan yang berbentuk voluntary, sudah pasti nak menguruskan manusia tak sama dengan pengurusan di tempat kerja. Tempat kerja kita bolehlah nak buat performance appraisal, nak buat interview dulu sebelum ambil kerja, nak buat mesyuarat-mesyuarat yang mana kita bincangkan dan kemudian kita bertelagah dalam mesyuarat pun. Lepas tu kita sama-sama buat kerja sebab kita kerja di tempat itu. Dalam parti politik, kalau buat performance appraisal, akibatnya saya rasa tak ada orang nak jadi AJK. Kalau sekiranya bertelagah banyak-banyak, dia bukan selesai kat situ, dia sampai kat luar pun tak selesai lagi. Tapi itulah dia realiti dalam sebuah parti politik. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, dalam setahun kebelakangan ini, walaupun ada beberapa cabaran, kadang-kadang kita pun pening kepala macam mana nak uruskan keadaan-keadaan semasa, tapi saya lihat ada kesungguhan di kalangan ahli-ahli kita, terutama AJK kita, yang nak pastikan bahawa Bersatu Bangi ini boleh mara ke hadapan. Dan ini yang kita kena teruskan supaya kita dapat bangun balik. Kita kena terima hakikat tahun lepas apabila dibubarkan itu maksudnya kita jatuh sekejap. Tapi jatuh itu biar betul-betul sekejap. Dan kita kena bangun balik. Yang paling penting kita kena mempersediakan diri kita. Kalau sekiranya berlaku persempadanan semula di bahagian Bangi ini dan dipecahkan kepada 2 atau 3 kawasan parlimen, kita bersedia untuk menawarkan
tokoh-tokoh, jentera-jentera, AJK yang akan menggerakkan semua bahagian-bahagian baru tersebut sehingga bawa dan menyumbang kepada kemenangan kita, bukan saja di Selangor tetapi di Malaysia secara keseluruhan, insya-Allah. Ini kita kena tanam sebagai azam kita. Dan bila saya fikir benda macam ni lah yang menyebabkan benda-benda lain yang berbentuk perselisihan ni kita boleh tolak ke tepi. Dan saya selalu pesan kepada kawan-kawan yang duk berselisih pandangan ini, biasanya bukan sebab berselisih pandangan sebab nak menjatuhkan. Biasanya berselisih pandangan itu adalah atas sebab A kata ini lebih baik, B kata yang ni lebih baik, C kata yang ni lebih baik. Semuanya nak supaya yang berlaku adalah perkara yang lebih baik. Tidak ada orang yang kata, okey, pandangan kau bagus, pandangan aku ni lagi teruk, tapi aku nak bergaduh dengan kau sebab pandangan aku teruk dan pandangan aku kena diterima. Mana ada mangkuk yang kata macam tu? Sebabnya memang pandangan itu tidak wujud. Dan dalam semangat kita nak berlumba-lumba ke arah kebaikan itu, fastabiqul khairat, kadang-kadang berlaku perselisihan. Dan ini yang kita kena appreciate, kena hargai, bahawa perselisihan itu adalah atas semangat untuk bawa kebaikan. Kadang-kadang ada mungkinlah beberapa orang yang dia terlebih emosi sikit. Dia punyalah rasa bahawa pandangan dia baik, dan mungkin betul pandangan itu betul-betul baik, tapi apabila tidak diterima lagi, bukan ditolak tapi tidak diterima lagi, maka apa yang berlaku ialah dia kata, tak apalah, kau tak nak buat, tinggal je lah. Yang ni pun kadang-kadang kita kena perbetulkan juga. Sebab kadang-kadang kita bagi pandangan, bukan pandangan kita salah, pandangan kita mungkin betul, cuma hari ni tak diterima lagi, besok mungkin diterima. Tak diterima besok, bulan depan mungkin diterima, tahun depan mungkin diterima. Tapi kalau kita awal lagi dah give up, maka confirm lah takkan diterima sebab kita dah tak ada untuk bawa idea tersebut. Ini pilihan kita. Dan kita kena jumpa balik kawan-kawan kita. Saya nak ajak semua yang ada dalam Bersatu Pagi ini, mula-mula sekali cari balik kawan-kawan kita yang dah meninggalkan parti. Yang dah meninggalkan parti, mungkin masuk parti lain, mungkin tidak masuk parti mana-mana. Tinggalkan sekejap pertelagahan yang mungkin timbul apabila mereka meninggalkan kita, tapi cuba ajak balik dia orang untuk duduk sama-sama dalam platform yang kita sediakan dalam Bersatu ini. Dan di waktu yang sama, ni yang jadi AJK, jadi ketua cawangan, jadi AJK sayap, ketua sayap cawangan, semua yang pegang jawatan ni, saya nak pesan juga, peranan kita bukan untuk mengekalkan kuasa kita selama-lamanya di tempat itu. Kalau sekiranya saya jadi ketua bahagian dan sampai 30 tahun lagi tak ada orang boleh ganti saya sebagai ketua bahagian, saya ketua bahagian yang gagal. Peranan kita ialah untuk memastikan bahawa kita bina sebuah parti, ketua cawangan, ketua sayap, apa-apalah. The first priority should be yang semua orang boleh berlumba-lumba untuk taburkan jasa dia melalui apa-apa about succession planning. Kita kena tanpa jawatan yang boleh diberikan. Kalau kita jadi AJK bahagian, kita jadi AJK cawangan, dalam diri kita, tanggungjawab aku pada hari ini ialah nak pastikan aku punya timbalan, aku punya naib, aku punya AJK boleh ganti aku pada bila-bila masa yang diperlukan. Dengan itu barulah parti kita berkembang. Kalau tidak, sampai bila pun takkan pergi ke mana. Dan saya nak merayu sangat kepada mereka yang pegang jawatan, ni tak ada pemilihan lagi, tahun depan kita ada pemilihan. Kita kena tawarkan diri untuk ambil amanah kepimpinan. Kena tawarkan diri. Di waktu yang sama, dalam kita tawarkan diri itu, kita kena juga pastikan bahawa rakan-rakan kita juga dibina untuk membolehkan mereka juga menawarkan diri. Kalau dia boleh jadi jawatan yang lebih tinggi daripada kita, kita boleh jadi AJK, dia boleh jadi naik ketua bahagian, tolak dia naik ke atas, jangan tolak dia turun ke bawah.
Ini budaya yang kita kena tanam dalam parti kita. Setakat ini yang saya duk tengok, antara benda yang selalu mengekang kemarahan kita pergi ke depan ialah kita sendiri yang menyebabkan orang tak berapa minat kat kita. Kalau ada gelombang tu dah datang dah, tapi kita tidak mempersediakan ahli-ahli kita yang betul-betul boleh menggalas tanggungjawab sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sebagai ahli majlis, sebagai ahli parlimen. Bila kita tak buat macam tu, kita duk tanya sebab apa kalah, sebab apa tak menang. Macam mana nak menang dah kau tak buat kerja untuk menang? Kita tak buat kerja untuk menang. Kita duk fikir macam mana nak naikkan diri kita saja. Tapi kita kena tanam dalam diri kita, tuan-tuan dan puan, bahawa kita boleh lebih berbangga sekiranya orang bawah kita boleh naik lebih tinggi daripada kita. Macam bapa, kalau sekiranya seorang bapa ada anak, ni ada yang bawa anak 2-3 orang yang ada ni, takkan kita nak anak kita kerja seperti mana maksimum dia boleh pergi ialah jawatan yang kita pernah pegang. Pasti kita nak anak kita jadi lebih berjaya daripada kita, adik dia lebih berjaya daripada kita. Ini yang kita kena tanam dalam diri kita. Kalau tidak, parti kita sampai bila-bila takkan bergerak ke mana-mana. Dalam saya berkata macam tu, saya terima juga hakikat bahawa kalau sekiranya kita lihat suasana di negeri Selangor sekarang ini, suasana di Malaysia sekarang ini, realitinya ramai orang yang menyesal apabila mereka memilih kerajaan yang ada, yang membolehkan kerajaan hari ini dibentuk. Berapa ramai kat luar sana hari ini baru menyesal. Saya sampai sekarang, kalau nak fikir dari segi sejarahnya, saya dulu antara individu-individu yang nak pergi berguling-guling dekat dataran Merdeka, duk pertahankan Anwar Ibrahim. Masa tu FRU datang, saya ingat lagi, tak pernah saya lari selaju tu seumur hidup saya. Lari daripada FRU kat dataran Merdeka, masuk kat hotel manakah Jalan Tunku Abdul Rahman. Masa tu kurus lagi, boleh lagi lari. Sekarang kalau FRU datang, saya tunggu lah kot dah saya. Tapi itu zaman kita sanggup buat apa sahaja untuk tolak Anwar Ibrahim naik ke atas, berpertahankan dia. Sekarang saya dah fikir, apalah masalah aku dah buat benda tu dulu. Sekarang baru nampak masalah yang dia bawa kepada negara ini. Dan saya yakin bukan saja orang macam saya, bukan saja tuan-tuan, ramai lagi kat luar sana yang juga merasakan penyesalan yang sama. Janji macam-macam, harga minyak lah, harga itulah, harga ini. Dulu ada sekali dia kata, bila mata wang Malaysia, ringgit Malaysia jatuh menjunam di pasaran antarabangsa, apa dia kata? Dia kata kerajaan bangang, dia kata. Masa tu lah. Sekarang berapa kali ulang pun tak tahu. Sekarang hari ini berbanding dolar 4.77 ke 4.78. 2-3 hari lepas keluar dalam media antarabangsa yang mengatakan bahawa dalam sejarah 25 tahun negara kita, hari ini ialah rate yang paling rendah dalam 25 tahun sejarah negara. Tak ada pula dia nak pergi kat luar buat ceramah kata akulah yang bangang. Tapi inilah dia Perdana Menteri yang kita ada. Dulu cakap berdegar-degar, dapat amanah tanggungjawab, yang nyatanya tak boleh nak buat kerja tu rupa-rupanya. Dalam keadaan sedemikian, rakyat tertekan, harga barang naik melambung-lambung, harga makanan seharian ni kita semua terasa. Saya pernah buat program di kawasan parlimen saya di Tasik Ngelugo, program jualan ikan, yang mana kita beli secara pukal dan kita jual kepada rakyat, kepada pengundi-pengundi di kawasan Tasik Ngelugo. Harganya kita boleh dapat potong, bila kita potong orang tengah ni, harganya boleh berkurang antara 30 hingga 50% daripada harga di pasar. Beratur orang datang nak beli ikan ni. Kita tengok video, orang beratur berebut-rebut nak buat apa? Beli beras murah. Mana pernah terfikir orang kat Malaysia tahun 2023 beratur nak berebut beli beras sebagai negara pengeluar beras.
Apa logiknya kat sini? Kita negara pengimport telur, telur tak ada. Pengimport pula, pengeksport telur. Kita negara yang mengeluarkan jumlah ayam yang banyak, harga ayam boleh naik. Ya, kita tak boleh nafikan bahawa ada faktor luaran yang kita tak boleh nak kawal. Tapi dalam menghadapi faktor luaran itu, apa yang kerajaan buat? Ini soalan kita. Bukan kita nak nafikan bahawa ada cabaran kat luar, tapi kita nak tanya apa yang kerajaan buat. Hakikatnya kerajaan ini tidak ada hala tuju, tak ada idea, tak ada solution untuk rakyat. Betul ya abang kata Mak Sabu. Masalah pergi naik lembu pula. Orang cari cara nak turunkan harga daging di pasaran. Ni pergi naik lembu, apalah. Inilah dia menteri. Inilah dia menteri yang kita ada. Itu belum lagi cakap dengan formula-formula yang pelbagai, yang dah bila nak laksanakan. Kita ada barisan ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang jauh lebih kompeten berbanding mereka yang duduk dalam kerajaan sekarang. Malahan di kalangan mereka sendiri pun ada orang yang jauh lebih kompeten daripada ahli kabinet yang ada sekarang. Tapi malangnya, inilah dia individu-individu yang ada yang mentadbir negara kita hari ini. Kalau kita tengok suasana kat luar sana, saya yakin rakyat sebenarnya duduk ternanti-nanti bila kita nak boleh adakan perubahan dari segi politik dalam negara. Orang tengah tunggu. Orang hilang kepercayaan, rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan. Tapi kita kena tunjuk kepada rakyat bahawa kita deserve untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Sebab itulah sebabkan ini adalah persidangan parti. Saya nak sebut bahawa dalam keadaan rakyat ternanti-nanti solution daripada kita, ternanti-nanti sebab untuk membolehkan kita, rakyat memberi kepercayaan kepada kita. Kita sendiri ada tanggungjawab untuk mencipta sebab-sebab tersebut. Dan untuk kita mencipta sebab-sebab itu, parti kita kena lebih kukuh. Saya memang seronok sungguh bila tengok rakan-rakan daripada kaum India dan kaum Cina yang datang dalam persidangan kita. Yang mana ini membuktikan bahawa kita bersedia untuk mendekati pengundi-pengundi bukan Melayu. Dalam keadaan kita sering dituduh sebagai parti yang hanya ada sokongan daripada orang Melayu saja. Kita di Bangi boleh buktikan bahawa tuduhan itu salah. Tapi tak cukup dengan itu, kita kena pastikan juga bahawa bila kita wujudkan cawangan boleh berfungsi. Kita ada JK bahagian boleh berfungsi. Kita terlibat dalam mana-mana organisasi tersebut boleh berfungsi dengan baik. Parti perlu ditambah baik. Itu saya terima hakikat itu. Itu cabaran bagi kita yang duduk di barisan depan ini untuk memastikan bahawa parti kita jadi lebih baik. Dalam kita di peringkat bahagian cuba buat lebih baik, kita kena terima hakikat. Dan saya sebagai salah seorang daripada ahli majlis pimpinan tertinggi, saya rasa kita kena terima hakikat juga bahawa di peringkat ibu pejabat, di peringkat majlis pimpinan tertinggi pun perlu ada penambahbaikan dari segi kualiti kerja yang ditunjukkan. Kita di Bangi ada pengalaman. Kita bawa beberapa isu minta penyelesaian daripada peringkat pusat. Lama dah kita bawa tu. Sampai sekarang tak selesai-selesai. Bila nak selesai? Dan ini perkara yang kita perlu rekodkan. Tadi yang usul dibawa oleh Haji Yap tadi mengenai calon. Ini pun satu masalah juga. Bukan di tempat kita saja. Di banyak tempat lain isu calon menjadi cabaran kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan realitinya calon ini sepatutnya bukan datang untuk bertanding saja. Saya bertanding di Pendang PRU 14. Sampai hari ini saya buat apa yang boleh untuk bantu Pendang. Walaupun saya tak ada kena-mena dengan bahagian Pendang sekarang. Dari segi parti ada. Tapi itu tempat saya bertanding. Calon kita yang bertanding PRN itu mana pergi? Orang yang meletakkan dia untuk datang ke sini, mana dia?
Ini benda-benda yang kita kena timbulkan persoalan sebagai ahli parti. Tapi saya mohon, dalam kita membawa pandangan tersebut, kita bawa dengan cara yang civilized, dengan cara yang beradab. Sebab niat kita adalah untuk memastikan parti kita jadi lebih baik daripada hari itu dalam pilihan raya yang akan datang. Niat kita bukan nak merosakkan. Kalau kita duk pergi jaja sana sini, inilah masalah, inilah masalah, inilah masalah, habis semua masalah. Macam mana orang nak percaya kepada Bersatu? Ahli Bersatu sendiri kata Bersatu masalah. Yang patut kita buat ialah kita rekodkan. Saya ucap terima kasih atas usul yang dibawa tadi. Itu kali pertama saya dengar usul tadi tu. Jadi saya ucap terima kasih atas usul yang dibawa. Kita akan karangkan dengan cara yang elok-elok dan kita pastikan sampai supaya proses itu boleh diperbaiki. Kita kena banyakkan juga proses-proses latihan, perkadiran dalam parti untuk membentuk sebuah bahagian yang lebih baik. Kita dah mula, tapi terhenti sekejap. Kita dah mula usaha yang mana setiap kali sebelum mesyuarat bahagian kita ada sedikit tazkirah, ada peringatan, ada perbincangan mengenai isu semasa sikit. Kita dah mulakan juga budaya yang mana bila datang ke program-program parti kita dah akan tabung untuk kutipan. Ini budaya-budaya yang baik yang boleh dibuat dalam parti dan kita kena teruskan. Satu persoalan, pagi tadi saya pergi ke bahagian Ampang, yang mana bahagian Ampang pun buat persidangan pagi tadi. Saya pergi ke bahagian Ampang, saya timbulkan satu persoalan mengenai budaya dalam parti. Dan saya nak sebut kat sini kepada ahli-ahli di bahagian bagi. Dalam parti kita kena buat satu keputusan. Budaya macam mana yang kita nak bawa sebagai amalan dalam parti kita. Dari segi budayanya, adakah kita nak budaya yang berteraskan kepada patronage? Ada satu ke atas, dia jadi payung kepada semua. Ataupun adakah kita nak bawa satu budaya yang mana kita kata parti ini bukan dimiliki oleh mana-mana individu, tapi dimiliki oleh semua kita sebagai ahli. Dan ada kebersamaan dalam menghidupkan parti tersebut. Kalau kita pegang dengan budaya patronage, maka tunggu 4-5 tahun lagi akan wujud warlord dalam parti kita. Tetapi kalau kita wujudkan kebersamaan, mungkin kita tak nampak warlord itu, tapi suara tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli akan lebih didengari oleh pimpinan di atas. Sebab parti ini milik kita. Saya secara peribadi, saya lebih selesa dengan budaya yang bersifat kebersamaan. Saya tak berapa selesa, bukan tak berapa selesa, saya amat tidak selesa dengan budaya yang bentuk patronage. Sebab tu saya cuba pastikan sebanyak mungkin program yang kita buat, kalau dari segi penglibatannya, biar penglibatan itu seramai mungkin ahli-ahli kita. Dari segi sokongan yang kita bagi untuk menggerakkan program tersebut, dari segi pendanaan yang kita bagi, biar kita buat secara bersama. Sebenarnya taklah mahal sangat nak buat program parti ni. Kalau hari ni, katalah kalau hari ni, apa salahnya seorang bagi dalam katalah dalam RM20 untuk nak pastikan bahawa program boleh berjalan dengan baik? Tak ada masalah, program kita bersama. Tapi kalau kita tanam budaya patronage dalam parti kita, maka akibatnya apa? Akibatnya akan datang seorang dua yang dia boleh jadi patron kepada semua benda. Lepas tu pandangan ahli tolak tepi. Apa harganya pandangan ahli? Sebab ahli tak menyumbang kepada pergerakan parti. Ini keputusan yang kita kena buat. Dan saya nak ajak tuan-tuan dan puan untuk kita pastikan bahawa kita tanam dalam diri kita budaya yang kita nak adalah budaya yang merasakan bahawa Bersatu ini milik bersama. Kalau sebelum ini kita dok kata kau lah buat, sekarang kita kena tanam dalam diri kita, jom kita buat sama-sama. Kalau ada orang tak berapa sihat contohnya, ada orang sakit, jiran kita sakit, kita nak pergi bagi bantuan sikit je, kita nak beli buah-buah sikit, mungkin harganya dalam RM4-50. Kita nak pergi 5 orang, 6 orang, bagilah seorang RM10, kita pergi beli buah sikit, kita jalan. Buat atas nama parti. Ini baru wujud kebersamaan. Dan kalau kita boleh tanam
sifat sebegini, saya yakin bahagian kita akan jadi lebih kuat daripada ramai berbanding dengan banyak bahagian-bahagian lain, insya-Allah. Dan sebagai akhirnya, saya nak sentuh juga sedikit mengenai cara kita bergerak dalam satu-satu bahagian. Dalam kita menggerakkan parti, nak tak nak, kita terpaksa berbincang dengan kawan-kawan. Namanya, kalau dalam organisasi, namanya bermesyuarat. Apabila kita bermesyuarat, nak tak nak, pasti akan ada sedikit perbezaan pandangan. Dalam budaya orang kita, yang saya ada perasannya, dia ada dua sikap bila wujud perbezaan pandangan. Satu, dia sebut sikit, lepas tu dia kata, tak apalah, tak ada apa-apa dah. Jadi dia sebut sikit je, dia tak nak beza pandangan. Yang kedua, dia tak sebut apa-apa. Dan dua-dua ini adalah satu sikap yang tidak sihat dalam kita berorganisasi. Sepatutnya kalau kita bermesyuarat, kita berbincang, apa-apa perbezaan pandangan, suarakan dalam mesyuarat tu, biar bergaduh betul-betul, tepuk-tepuk meja pun tak apa, tapi luah kat situ je dah. Dan pastikan niat kita adalah untuk memastikan keputusan yang dicapai adalah keputusan yang terbaik. Kita kena berhenti daripada budaya pergi ke mesyuarat tak sebut apa-apa, luar mesyuarat banyak pula mesyuarat lain yang dia buat. Ini kena berhenti. Ini akhlak yang buruk, yang tidak mengenal umur yang diamalkan. Dan ini yang menyebabkan perpecahan. Kita sekarang ni ada juga kawan-kawan yang risau, boleh ke datang kalau yang bukan Melayu datang ke persidangan parti macam kita, nanti datang isu sensitif, kawan-kawan kita bukan Melayu nak kata apa. Saya kata ajak datang, supaya kita pun fikir banyak kali sebelum sebut benda-benda yang tak sepatutnya disebut. Itu disiplin yang kita kena tanam dalam diri kita. Dan kawan-kawan baik Melayu baik bukan Melayu, kita kena biasakan, kalau saya tak faham adat dan adab di kalangan orang bukan Melayu, tegur saya. Mungkin saya betul-betul tak tahu. Kalau sekiranya ni contoh hari ni kita nak buat sambutan di Pawali. Dalam mesyuarat hari tu, antara benda kita bincang ialah mengenai menu sikit lah, bukanlah bincang detail sangat, tapi adalah sebut mengenai menu betul-betul kan. EJK bahagian ni ada. Nasib baiklah ada salah seorang pada EJK masa tu dapat quotation, ada daging. Nasib baik ada salah seorang EJK sebut, kata kita nak sambut di Pavali, mana boleh makan daging. Nampak benda-benda macam tu kadang-kadang kalau kita tak biasa, maka tak terfikir dalam diri kita nak perhatikan benda-benda yang agak sensitif bagi masyarakat lain. Tapi ini realiti yang kena ada dalam parti, ini budaya, cara kerja yang kena ada dalam parti, yang sebenarnya amat basic. Saya sebut ni bukan benda complicated pun, benda basic je. Tapi isu macam timbul dalam mesyuarat. Isu nak makan apa, menu macam mana. Dan ini yang patut kita lakukan. Itulah dia faedah daripada bermesyuarat. Sebab tu dalam Quran pun Allah suruh kita bermesyuarat, supaya timbul idea-idea yang pelbagai, bertelagahlah, bergaduhlah, tapi dalam mesyuarat. Dalam parti ni pula masalah kita ialah dia lebih suka bertelagah kat luar sampai habis kat luar. Dalam mesyuarat baik pula dah, salam, peluk, cium, tak ada apa-apa, nak minum, nak kopi ke, pergi kat luar. Inilah dia mengumpat yang paling banyak. Ini kena berhenti. Biar kita bertelagah dalam mesyuarat, kat luar kita cerita yang baik mengenai kawan-kawan kita. Sebab satu family je ni, mana lagi kita nak pergi. Inilah dia orang nak pastikan bahawa di Bangi kita boleh menang. Ini dia. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan sangat supaya kita sama-sama dapat bina bersatu bahagian Bangi ini jadi satu bahagian yang betul-betul kukuh, betul-betul mantap, supaya kita boleh jadi contoh kepada bahagian lain, insya-Allah. Dan pada masa yang sama, saya mengharapkan supaya kita dapat bina bersatu bahagian Bangi ini jadi bahagian yang kukuh dan mantap, sehingga boleh dipercayai oleh rakyat, oleh para pengundi, sebagai sebuah parti yang layak untuk mewakili mereka di pelbagai peringkat dalam pentadbiran kerajaan. Kita boleh buat
Dan kita kena pastikan bahawa kita berusaha ke arah itu supaya satu hari kita akan capai kemenangan, insya-Allah. Dan kita doakan, kita sama-sama doakan agar segala usaha yang ditaburkan oleh mereka yang terlibat dalam satu bahagian-bahagian selama ini, terutamanya AJK bahagian, diberkati. Terus kita semua banyak membantu dalam pilihan raya hari itu. Saya ucap terima kasih kepada semua. Saya nak rakamkan terima kasih saya secara khusus kepada saudara Bakhtiar dan kawan-kawan yang bertungkus lumus memastikan program kita pada hari ini boleh berjalan, persidangan kita boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Datuk Ron yang jadi pengurusi tetap ni, orang lama kita yang ni lagi lama tu, bukan berumur, bukan senior. Dia berpengalaman. Dan saya ucap terima kasih kepada semua. Saya harap supaya apabila kita balik nanti, kita akan dapat bawa pengalaman yang manis daripada persidangan ini, dan kita bawa cerita yang baik-baik belaka. Yang mana yang nampak kelemahan-kelemahan, rakamkan juga, bagi tahu kepada kita dalam AJK supaya kita perbaiki dan kita repair. Jangan nak sembang-sembang sama sendiri, adalah kita sendiri pun tak perasan. Dan jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan, sekali lagi terima kasih kepada semua atas kehadiran, dan secara khusus saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada saudara Basanta juga yang berjaya memastikan kejayaan program kita sambutan di Pawani hari ini. Selepas ini saya difahamkan saudara Ustaz Basanta akan buat sedikit mesyuarat ringkas untuk mengumumkan calon-calon AJK penaja, dan kita harap ahli-ahli daripada sayap persekutu boleh setujulah dengan cadangan yang diberikan. Kita di peringkat parti kita mencadangkan saudara Basanta sebagai ketua sayap persekutu untuk Bersatu Bangi, dan kita harap dari peringkat pusat boleh terima pandangan tersebut, dan kita sama-sama doakan supaya segala perkara yang kita lakukan, segala usaha yang kita lakukan akan diterima sebagai amalan dan bekalan kita di hari kemudian. Sedikit komen saya mengenai soalan yang ditimbulkan oleh abang tadi, Ketua Cawangan Simpang Malak, AJK Cawangan Simpang Malak tadi. Tadi ada tanya mengenai nak calonkan lain jadi jadi perwakilan. Saya rasa macam ni lah, yang perwakilan ni rasmi atas kertas je. Dia boleh duduk lah, ada kerusi kat depan tu, tapi banyak lagi kerusi yang boleh hadir. Jadi walaupun kita namakan 7 orang sebagai perwakilan, tapi saya nak mencadangkan supaya seramai mungkin daripada kita usahakan untuk boleh hadir sebagai pemerhati dalam Perhimpunan Agung Tahunan yang akan diadakan tak lama ini. Sedikit komen juga mengenai aktiviti dan akaun. Tadi dibentangkan bahawa disebabkan bahagian kita terbubar sebelum ini, maka ialah laporan dari segi aktiviti, laporan kewangan, semua ni tidak dapat, basically tak ada lah, sebab kita perhimpunan untuk tahun 2022. Ini tahun 2022 punya persidangan ni. Jadi relax dulu, tak habis, relax dulu. Jadi mengenai aktiviti dan akaun tadi, saya mengharapkan supaya dalam Perhimpunan Agung yang akan datang kita boleh bentangkan laporan kewangan. Kita menghadapi sedikit masalah untuk dari segi tukar nama lah, semua ni dia ada challenge lah bila bahagian dibubarkan. Jadi tolong sabar sikit untuk kita pastikan ada pertukaran yang smooth dari segi account bank dan sebagainya. Dan sekali kita dah activate account bank tu, nanti wajib untuk kita bentangkan pengantar kewangan. Aktiviti pun ialah bila macam disebut oleh saudara Bakhtiar tadi, bila dah tak ada AJK bahagian dibubarkan tahun lepas, maka tak ada lah aktiviti kita nak laporkan tahun lepas. Tapi tahun ni, yang mana persidangan yang akan diadakan tahun depan, tahun 2023, kita akan ada, insyaAllah kita akan usahakan ada laporan-laporan yang boleh kita bentangkan sebagai AJK, insyaAllah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit sagu hatilah ahli Jawatankuasa bahagian Bersatu Bangi